Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah, kita diizinkan berjumpa dalam forum kita pada hari ini. Baiklah, topik kita pada hari ini sangat rapat dengan suasana kita hadapi sekarang, iaitu kepentingan kemahiran berfikir bagi seorang pelajar dalam suasana pandemik COVID ini. Sebelum kita memulakan forum ini, saya ingin memperkenalkan panel-panel kita. Panel pertama kita iaitu Nurul Fazana binti Manuzan. Panel kedua kita Nur Hidayah binti Muhammad Razif. Dan panel terakhir kita Qurrata Aini binti Nasir. Sebagaimana yang kita ketahui, sepanjang pandemik COVID-19 ini telah memberi impak yang besar terhadap masyarakat di Malaysia. Sama ada dalam hal ekonomi, hubungan kekeluargaan serta pendidikan. Majoriti program baru ini, setiap peringkat usia menjalankan tugasan di atas talian, terutamanya bagi seorang pelajar. Dan saya kepada panel yang pertama, apakah kepentingan kemahiran berfikir yang pelajar peroleh melalui kaedah pembelajaran atas talian? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita iaitu Wan Syahzada Yuni. Saya Nur Fazana binti Maknuzan sebagai panel yang pertama pada hari ini. Jadi marilah kita meneruskan forum kita berkaitan dengan kepentingan kemahiran berfikir bagi seorang pelajar dalam suasana pandemik COVID-19. Tema kita pada hari ini ialah pelajar kritis minda kreatif. Soalan yang telah diajukan oleh moderator kita ialah apakah kepentingan kemahiran berfikir yang pelajar peroleh melalui kaedah pembelajaran atas talian. Seiring dengan perintah kawalan pergerakan PKP yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia bagi membendung penularan wabak COVID-19, Aspek Pendidikan Sekolah dan Institut Pengajian Tinggi IPC telah mengubah sepenuhnya kaedah pelaksanaan pendidikan kepada atas talian bagi memastikan silibus pengajaran dapat disampaikan dengan sebaik mungkin dan sesi pembelajaran tidak ditangguhkan. Dengan pembelajaran atas talian ini mampu menghasilkan seseorang yang mempunyai kemahiran pembelajaran sepanjang hayat iaitu lifelong learning. Kemahiran ini membolehkan seseorang itu mampu untuk menentukan apa yang perlu dipelajari, mencari maklumat atau bahan untuk dipelajari, mempunyai kemahiran pembelajaran kendiri dan berdikari, bermotivasi serta boleh membuat refleksi terhadap pembelajarannya dengan melakukan pentaksiran secara kendiri. Antara contohnya, pelajar perlu mengambil peranan untuk menentukan apa yang perlu dipelajari dan bagaimana caranya serta mencari bahan yang telah guru atau pensyarah letak di platform pembelajaran maya seperti Google Classroom dan e-learning university. Kemudian pelajar juga perlu menyusun masa sendiri untuk meneliti bahan tersebut serta menyelesaikannya sebelum tempoh yang ditetapkan. Jadi tidak dapat dinafikan bahawa banyak manfaat yang boleh kita dapati melalui kaedah pembelajaran atas talian ini. Seterusnya, dengan pembelajaran atas talian ini juga dapat membuatkan seorang pelajar berfikir secara kritis dan kreatif. Oleh itu, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif juga dapat membantu pelajar dalam menghasilkan idea-idea baru dalam membuat keputusan serta menyelesaikan sesuatu masalah dengan cepat. Dengan penerapan kemahiran berfikir secara kritis ini bukan sahaja dapat menghasilkan idea-idea baru, bahkan ianya dapat melahirkan generasi yang bukan sahaja memiliki kecemerlangan akademik, malah merupakan generasi yang terbilang dengan ciri-ciri modal insan. Kesimpulannya, bukan sahaja pelajar, malah umat Islam juga digalakkan berfikir secara kreatif dan kritikal untuk memenuhi keperluan manusia serta mengatasi kemodenan yang ada pada masa kini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel yang pertama. Seterusnya, soalan saya kepada panel yang kedua berkaitan dengan apakah kemahiran berfikir bagi seorang pelajar yang perlu dipupuk dalam suasana pembelajaran sepanjang pandemik? Silakan. Saya Nur Hidayah binti Muhammad Razif ingin menjelaskan sedikit perkara apakah kemahiran berfikir pelajar yang perlu dipupuk. Perubahan landscape pendidikan negara menggesa pelbagai pihak sentiasa memikirkan alternatif sesuai untuk menyampaikan proses pengajaran dan pemudahcaraan PDPC yang efektif. Terbaru,
Konsep pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR juga mengundang pelbagai reaksi. Ketiadaan peranti teknologi mencukupi, limitasi capaian internet serta pembabitan ibu bapa yang rendah antara kegusaran ramai pihak. Selain penyampaian kandungan mata pelajaran, kemahiran berfikir elemen penting perlu dipertimbangkan dalam semua sesi pengajaran. Persoalannya, adakah pelaksanaan pembelajaran dalam talian masih baharu bagi guru untuk memupuk kemahiran berfikir pelajar? Kemahiran berfikir termasuk kemahiran kreatif, pemikiran kritikal maupun kemahiran berfikir aras tinggi sangat diberikan penekanan oleh Kementerian Pendidikan KPM. Pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi memupuk kemahiran berfikir ini dalam kalangan pelajar. Namun, dapatan kajian lalu serta laporan penilaian antarabangsa menunjukkan banyak usaha perlu diambil bagi mengoptimumkan kemahiran berfikir pelajar Malaysia. Kini, dengan perubahan persekitaran pembelajaran dalam talian, guru perlu merancang strategi pemupukan kemahiran berfikir yang baik kepada pelajar. Berfikir memerlukan penggunaan kapasiti kognitif atau akal. Salah satu aktiviti yang perlu kerap dilaksanakan guru ialah dengan bertanyakan soalan. Sesi soal jawab sangat kritikal untuk membantu mengembangkan potensi kemahiran berfikir. Dalam konteks pembelajaran secara maya, guru berkemungkinan menghadapi masalah untuk mendapatkan maklum balas belajar. Mengatasi situasi ini, guru perlu bijak menggunakan teknik penyoalan efektif semasa mengendalikan pembelajaran dalam talian. Guru seharusnya mengemukakan soalan berkaitan pengalaman dan pengetahuan sedia ada pelajar. Sebagai contoh, dalam pembelajaran matematik, guru boleh menggunakan statistik jangkitan COVID-19 harian sebagai bahan rangsangan sesi soal jawab bersama pelajar. Soalan berbentuk perkaitan, kesan dan akibat serta penolakan antara teknik boleh digunakan. Inisiatif ini penting bagi memastikan pelajar dapat melihat kandungan mata pelajaran dipelajari dengan kaitan serta aplikasinya kepada kehidupan harian mereka. Apabila pelajar terangsang dengan situasi, guru boleh mengambil peluang memaksimumkan penggunaan platform teknologi seperti ruangan forum atau perbincangan dalam talian untuk membabitkan pelajar dengan aktiviti berfikir secara kolaboratif. PDPR dibuat juga mesti membabitkan kaedah pembelajaran bersesuaian dengan keupayaan dan kesediaan pelajar menggunakan medium komunikasi serta aplikasi pembelajaran. Pengajaran dalam talian secara langsung mempunyai risiko berlaku kesilapan teknikal yang akan dihadapi guru atau pelajar seperti terputus talian sehingga mengakibatkan keciciran tajuk diajar. Justru, PDPC menggunakan rakaman video sebagai bahan pembelajaran disarankan. Kaedah ini memberi manfaat kepada ibu bapa untuk memantau anak mereka di rumah yang tak dapat terus serta ketika pembelajaran dalam talian dilaksanakan. Ironinya, mendepani situasi pendidikan era pandemik memerlukan kerja kolektif semua. Selama ini kita cukup hebat merencana dan mencadangkan sistem pendidikan yang memberi penekanan kepada kemahiran berfikir. Salah satu aspek perlu disemai dalam diri pelajar adalah pendidikan, bukanlah hanya sistem dan peperiksaan yang dikejar, tapi juga penilaian nilai ilmu. Justru, masyarakat perlu faham konsep bahawa sekolah adalah tempat menuntut ilmu, bukan kira memproses pelajar banyak A dalam peperiksaan.
Berbincanglah dengan warga sekolah untuk mendapatkan kaedah terbaik bagi memastikan pendidikan dapat disalurkan kepada anak-anak dengan baik. Ringkasnya, sama ada secara dalam atau luar talian, kesungguhan guru menyampaikan ilmu kepada anak didik tiada tolak bandingnya. Terima kasih, Cikgu. Baik, terima kasih atas pencerahan dari panel kedua. Sangat menarik perkongsiannya. Soalan seterusnya bagi panel yang ketiga, iaitu apakah cabaran yang pelajar hadapi apabila menggunakan kaedah pembelajaran atas talian? Terima kasih kepada saudari moderator Wan Syazadaini atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada sedikit yang saya ingin kupaskan mengenai cabaran-cabaran yang pelajar hadapi apabila menggunakan kaedah pembelajaran atas talian. Seperti mana yang kita ketahui adalah pada pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan Kementerian Pendidikan mengarahkan universiti dan kolej tidak mengadakan kelas secara bersemuka. Maka Kementerian Pendidikan mengambil satu inisiatif dengan melaksanakan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP, daripada pembelajaran secara semuka. Ekoran daripada situasi ini, setiap pelajar terpaksa dan mestilah menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Terdapat banyak cabaran yang perlu dihadapi oleh seseorang pelajar. Antara cabaran terbesar pembelajaran secara talian bagi seseorang pelajar adalah komunikasi antara pelajar dan pensyarah sendiri dan juga pelajar sesama pelajar sendiri. Hal ini adalah kerana apabila kita menghadapi Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, semuanya perlu ditransformasi secara atas talian. Ia menjadi satu masalah untuk berkomunikasi dengan rakan secara langsung, terutamanya bagi mereka yang mengalami masalah rangkaian internet dan masalah dari segi persekitaran suasana di rumah. Itu adalah satu cabaran besar bagi seseorang pelajar yang menyebabkan pelajar menghadapi tekanan dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Oleh kerana itu, pemikiran secara kritis dan kreatif amatlah penting bagi mendorong pelajar mengikuti kelas dalam talian serta mengurangkan masalah tekanan yang dialami oleh pelajar demi menyempurnakan pembelajaran ini. Akhir sekali, tanpa sedar, mereka ini boleh dikategorikan sebagai pemikir yang mendalam untuk menyelesaikan sesi pembelajaran secara talian. Begitulah pada era COVID-19 ini. Sesuatu yang tidak pernah disangkakan telah berlaku dan kita semua haruslah berdepan cabaran-cabaran ini dengan bijaksana. Dalam merealisasikan kaedah pembelajaran secara atas talian yang lebih baik untuk kepentingan negara pada masa akan datang. Semua pihak mestilah berganding bahu daripada semua aspek. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Kawata Annie dan terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita atas perkongsian yang sangat bernas dan membangun. Oleh itu, saya menyeru kepada rakyat Malaysia agar kita mengambil sedikit sebanyak ulasan hasil pembincangan dari panel kita hari ini. Ulasan yang dapat saya rumuskan adalah sebagai seorang pelajar, amat penting memiliki kemahiran berfikir dalam apa jua yang dilakukan agar perkara-perkara negatif seperti mengalami tekanan stres, tidur yang tidak cukup yang boleh mengganggu kesihatan tubuh badan dan memberi kesan terhadap pembelajaran kita. Sekian saja daripada saya. Saya Wan Syazadaini binti Mirza Kefli. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.